Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini kejutan besar untuk kita semua berkait dengan case Najib. Yang kita tahu sekarang ini, Najib sedang meringkuk di penjara Kajang. Dan hari ini kita digemparkan pula dengan keputusan daripada hakim berkaitan dengan pembebasan Najib. Hakim kata Najib boleh mohon dibebaskan atau DNAA pada September depan. Pasti isu kali ini akan menjadi hangat, terutamanya daripada para penyokong pembangkang. Mereka lupa bahawa pemimpin-pemimpin daripada pembangkang Perikatan Nasional juga telah pernah dapat DNAA dan dibebaskan. Tapi itulah, kalau orang lain yang dibebaskan, mereka bising mencanang sini sana. Tapi kalau dia yang dilepaskan, bersorak-sorak pula mereka. Jadi bukankah keadilan itu penting? Kalau dilepaskan, maknanya memang ada merit untuk dilepaskan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberitahu bahawa Peguam Najib Razak boleh mengemukakan permohonan untuk membebaskannya atau dilepas tanpa dibebaskan DNAA jika pendakwa raya pada September depan masih belum membuat keputusan berhubung representasi bekas Perdana Menteri itu untuk menggugurkan kes penggubahan wang haram membabitkan dana SRC internasional SRC berjumlah RM27 juta. Hakim K. Muniandi menetapkan 5 hari pada September untuk perbicaraan penuh terhadap 3 pertuduhan membabitkan bekas Menteri Kewangan itu. Muniandi membuat keputusan itu selepas timbalan pendakwa raya Muhammad Asrof Adrin Kamarul memohon tarik sebutan baru kes itu bagi membolehkan pendakwa raya memutuskan untuk membenarkan representasi Najib menarik balik pertuduhan berkenaan. Sebelum ini, Ketua Peguam Bela Muhammad Safi Abdullah memberitahu mahkamah bahawa 3 pertuduhan penggubahan wang haram itu perlu digugurkan kerana kes itu telah tergantung selama hampir 6 tahun sejak 2018. Hari ini, sebaik mendengar permohonan pendakwa raya untuk mendapatkan masa tambahan untuk memutuskan representasi itu, Safi mengulangi permohonannya supaya mahkamah memberikan pembebasan penuh atau DNAA kepada Najib. Safi mengingatkan mahkamah bahawa kes itu telah ditangguhkan sejak sekian lama dan hal ini diburukan lagi oleh pihak pendakwa yang sentiasa memerlukan lebih banyak masa untuk meneliti representasi tertuduh. Kes penggubahan wang haram SRC membabitkan dana 27 juta adalah berbeza dengan kes rasuah membabitkan dana RM42 juta SRC terhadap Najib yang menyaksikan dia disabitkan kesalahan dan dipenjarakan selama 12 tahun pada Ogos 2022. Safi memberitahu mahkamah bahawa sebutan kes ditetapkan beberapa kali sejak 2018 dengan 26 pengurusan kes di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, yaitu Muhammad Zaini Mazlan yang kemudiannya dinaikkan pangkat ke Mahkamah Rayuan dan 4 tarik pengurusan kes di hadapan Hakim perbicaraan sekarang. Jadi, kita boleh lihat kesukaran pihak pendakwaan membuat keputusan berhubung representasi menunjukkan bahawa ketiga-tiga pertuduhan itu boleh dianggap sebagai tidak berasas dan oleh itu perintah untuk DNAA adalah wajar, kata peguam itu, sekiranya mahkamah tidak bersetuju memberikan pembebasan penuh. Asrof kemudian membantah permohonan Syafi'i untuk mendapatkan pembebasan penuh atau DNAA dan memberitahu mahkamah bahawa DPP telah diarahkan untuk mencari tarik pengurusan kes selanjutnya bagi memberi lebih banyak masa kepada pendakwa raya untuk meneliti representasi Najib. Muniandi kemudian menetapkan 5 hari untuk perbicaraan dari 17 hingga 19 September serta 23 dan 24 September. Hakim juga memberitahu peguam Najib bahawa mereka boleh memohon semula pembebasan penuh atau DNAA pada tarikh tersebut jika
Pendakwa raya masih belum membuat keputusan sama ada untuk menggugurkan pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Hakim juga menetapkan 12 Mac ini untuk sebutan kes seterusnya. Pada 3 Februari 2019, Najib mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan dakwaan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah 27 juta ringgit melalui 3 akaun banknya. Didakwa melakukan kesalahan itu di Islamic Bank, bangunan kumpulan M Bank nombor 55 Jalan Raja Chulan pada 8 Julai 2014. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Dia berdepan denda maksimum 5 juta ringgit, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes pengubahan wang haram terhadap Najib membabitkan 27 juta dana SRC internasional telah ditangguh sejak beberapa kali sejak 2019 berikutan pelbagai kes jenayah terhadap tertuduh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Menariknya saudara-saudara sekalian, isu hari ini pasti paling tidak disukai oleh walauntit dan juga para pemimpin pembangkang. Ini apabila sudah setahun berlalu, Anwar Ibrahim membuktikan apa yang dia cakap, dia buat. Pada awal pemerintahan Anwar sebagai Perdana Menteri, Anwar sudah berjanji. Beliau kata beliau tidak akan ambil gajinya dan gajinya itu hanya akan diambil selepas keadaan ekonomi Malaysia sudah stabil. Dan disahkan kini, Anwar belum ambil apa-apa gaji sebagai Perdana Menteri sekarang. Dan yang menariknya, menteri-menteri kabinet di bawah Anwar Ibrahim juga telah pun bersetuju dipotong gaji untuk sekian tarik sehinggalah keadaan ekonomi Malaysia dalam keadaan yang stabil. Jauh sekali perbezaan dengan para pemimpin sebelum ini. Para pemimpin sebelum ini bukan sahaja ambil gaji, bahkan minta naik gaji. Anwar pula lain, dia mementingkan kesejahteraan rakyat dan negara ini. Dipetik daripada BH Online, Anwar disahkan masih tidak ambil gaji, bahkan potongan gaji menteri akan diteruskan. Pastinya ini yang kita mahu, pemimpin yang luar biasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan komitmennya untuk tidak mengambil sebarang gaji sebagai Perdana Menteri masih berkuat kuasa sehingga kini, biarpun ekonomi negara sudah menampakkan pemulihannya. Malah, Perdana Menteri berkata potongan gaji sebanyak 20% kepada menteri-menteri juga masih diteruskan. Sekarang ini belum. Setakat ini saya nak umumkan saya tidak ambil gaji dan potongan 20% bagi yang lain menteri selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Hari ini baru ada perubahan pemulihan ekonomi tetapi belum pulih sepenuhnya. Katanya pada sidang media selepas berakhir program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 yang berlangsung di Cyberjaya sejak semalam. Pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, Anwar berkata, beliau tidak akan mengambil gaji bagi jawatan itu dan menyifatkan ia sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Saudara-saudara sekalian, memang kita sangat tertarik dengan gaya pimpinan Anwar Ibrahim sehingga beliau sanggup tidak mengambil gaji untuk sudah lebih setahun. Pada waktu beliau mengumumkan perkara ini, ada banyak orang yang pesimis, yang menyatakan tidak yakin, yang menyatakan itu hanya cakap kosong. Tapi nampaknya apa yang Anwar telah janjikan telah pun berlalu setahun sudah. Berbeza dengan pemimpin sebelum ini yang ramai dianggap sebagai makan gaji buta. Ada yang tak tahu apa fungsinya,
Ada yang tak tahu pun kewujudannya, tapi gaji terus jalan. Ada juga ahli-ahli parlimen yang tak langsung hadir parlimen, begitu lama tidak hadir parlimen, tapi ambil gaji ahli parlimen. Tapi Anwar Ibrahim, jauh sekali beza kepimpinannya. Beliau mahu ekonomi negara ini kekal pulih sepenuhnya, barulah dia mengambil gaji tersebut. Sekian dulu untuk kali ini, share video ini, kita jumpa lagi, bye-bye.